Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Nur Syam di dalam tutorial pantas. Dan untuk video tutorial kali ini saya akan kongsikan empat langkah bagaimana kita nak membina pentaksiran formatis yang berformatkan soalan struktur dengan menggunakan kaedah mind merge. Okey. Sebelum ni kita semua tahu bahawa pentaksiran formatif yang kita buat sebelum ni, kalau menggunakan Microsoft Form kita banyak menggunakan soalan-soalan objektif, dan untuk kita melakukan soalan-soalan struktur mungkin agak susah sikit sebab untuk kita menyemaknya, kerana di dalam Microsoft Form kita hanya boleh semak di dalam Microsoft Form. Dan kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita menggunakan Microsoft Form untuk membuat soalan struktur, dan kita boleh semaknya bukan daripada Microsoft Form, kita boleh semaknya menggunakan Microsoft Word, ataupun kita boleh print dan kita boleh semak secara tradisional lah, iaitu secara menanda di atas kertas, daripada kertas yang kita cetak lah, daripada jawapan-jawapan pelajar. Baik, so saya akan kongsikan 4 langkah ni dan anda dinasihatkan untuk dengar sampai habis dan juga dinasihatkan untuk mencubanya, dan mudah-mudahan perkongsian ini akan memberikan kemahiran yang lebih baik kepada anda dalam melaksanakan pentaksiran formatif berdasarkan format struktur untuk PDPR. Okey, baik. So ada 4 langkah yang saya akan kongsikan di sini. Yang pertama sekali ialah apa pun kita kena bina soalan lah. So untuk yang langkah pertama, kita kena bina soalan menggunakan Microsoft Form. Okay, kita perlu bina soalan yang kita hendaki di dalam Microsoft Form. Dan yang kedua, kita bina template jawapan di dalam Microsoft Word pula. Template jawapan yang kita nak. Okay, kita boleh design template jawapan kita. Dan yang ketiga, selepas pelajar menjawab soalan kita di dalam Microsoft Form, kita akan buat turun jawapan tersebut. Okay. Dan yang terakhir sekali, kita akan laksanakan mind merge berdasarkan template jawapan kita dengan jawapan pelajar tu. Kita akan mind merge kan untuk hasilkan satu dokumen yang lebih menarik lah untuk kita semak. Okay. Baik, so ada 4 langkah ni saya akan kongsikan. Pastikan anda bersama saya sehingga habis. Baik, untuk membina soalan, okay, untuk langkah yang pertama iaitu membina soalan, kita boleh menggunakan Microsoft Form kita untuk membina soalan struktur kita. So kita boleh masuk ke dalam kita punya akaun 365 kita dan kita pergi ke bahagian form. Okay. Dan di dalam bahagian form ni kita boleh tengoklah dekat bahagian di sini Okay, dekat bahagian di sini yang saya tunjuk di sini, dia ada tanda dia tulis new quiz. Kita tak perlu ambil new quiz untuk soalan struktur ni kita guna new form. Okay, kita guna new form. Okay. Kalau sebelum ni kalau kita buat soalan objektif, kita akan guna new quiz. Sebab apa kita guna objektif new quiz? Sebab new quiz ni dia ada features yang mana dia boleh semak jawapan tu. Okay, sebenarnya struktur pun boleh guna new quiz tapi untuk nak menyemak tu agak susah sikit. Jadi kita, disebabkan kita nak guna mind merge, kita akan guna new form. Saya akan tunjukkan di sini kita akan guna new form. Okay, so saya ringkaskan stepnya. Sebenarnya saya dah buatlah soalan. Okay, kita contoh kita dah buat suatu soalan dekat sini new form. Okay, di sini kita masukkanlah apa yang kita nakkan, data seperti nama, kelas. Okay, dan kita masukkanlah soalan-soalan yang kita nak. Okay, contohnya namakan 2 bandar dalam Tamadun Mesir Purba dan sebagainya. Okay, dan kita menggunakan teks. Kalau macam namakan 2 bandar ni, jawapan dia mungkin pendek, so kita akan guna teks. Okay. Macam contoh bawah ni, sejauh mana Sungai Nil membantu negara membangunkan Tamadun Mesir Purba ni, mungkin kita akan guna juga teks, tapi kita pilih long answer. Okay, kemungkinan pelajar kita akan memberi jawapan yang agak panjang. Okay, begitu juga dengan yang di bawah ni lah. Okay, kita pakai long. Okay, so selain pada tu bolehlah nak tekan butang require tu, itu pulang. Okay, saya tak nak detailkan bahagian ni. Okay, ya, sebab anda pun dah lebih mahir sebenarnya menggunakan Microsoft Form. Okay, so kita bina dulu soalan kita. Okay, bila dah siap bina soalan, okay, dalam Microsoft Form kita,
So kita boleh seterusnya kita akan ke langkah yang kedua, iaitu langkah membina template jawapan. Baik, sekarang kita berada di langkah yang kedua, iaitu langkah di mana kita akan membina template jawapan. Okey, di sini adalah salah satu contoh template jawapan yang telah saya sediakan. Okey, so kita boleh sediakan template jawapan mengikut kreativiti kita. Okey, sebab apa saya sebut ikut kreativiti kita? Okey, ini penerangan saya. Okey, ini sebagai contoh kita letakkan tajuk dan kita letakkan nama kelas dan kita letakkan markah. Okey, di sini kita letaklah arahan dan soalan. Okey, untuk soalan di sini kita letakkan ruangan jawapan. Okey, ruangan jawapan kita akan nanti dalam proses untuk kita merge kita akan letak jawapan pelajar di sini. Okey, dan di sini saya letak skema jawapan lah. Ini ikut kreativiti. Okey, ini ikut kreativiti kita. Okey, kreativiti masing-masing. So saya boleh letak skema jawapan untuk memudahkan saya menyemak. Bahkan nanti kalau ada skema jawapan ni, bila saya pulangkan kepada pelajar, pelajar akan dapat lihat, oh ini jawapannya. Okey, jadi so template jawapan ni saya akan cuba buat yang paling kreatif lah, supaya template jawapan ni bukan saja untuk kegunaan saya untuk menanda, bahkan bila kita kembalikan kepada pelajar, kita boleh bagikan dalam bentuk template jawapan yang sebegini. Okey, sebagai contoh lah saya tunjukkan ni. Okey, boleh tengok. Okey, kita boleh masukkan soalan jawapan. Di sini saya langkau dua space dua space sebab kita nak sini ada jawapan pelajar. Okey, dan nanti jawapan pelajar akan dimasukkan secara automatik dekat sini. Ini skema jawapan nanti masa kita nak menyemak nanti mungkin kita akan tulis lah berapa markah dia dan sebagainya kan. Okey, ini contoh template jawapan. Okey, kita boleh bina menggunakan Microsoft Word. Okey, jadi setelah kita selesai membina template jawapan kita, so kita akan pergi ke langkah yang ketiga lah. So langkah yang ketiga, tak guna juga ada template kalau tidak ada jawapan pelajar. Jadi langkah ketiga adalah bagaimana untuk kita dapatkan jawapan pelajar. Okey, sekarang kita berada di langkah yang ketiga, iaitu langkah untuk kita muat turun jawapan pelajar daripada Microsoft Form yang telah kita sediakan tadi. Okey, baik, untuk muat jawapan, saya rasa semua pun sudah pandai bahagian ni. Okey, kita akan pergi ke Microsoft Form kita dan pergi ke form jawapan kita, form soalan kita. Okey, kita pergi ke bahagian respon kat sini. Okey, dekat sini ada 3 respon lah, ni sebagai contoh. Kalau mungkin kalau cikgu buat nanti mungkin ada dalam 20 respon, 30 respon, ikut bilangan kelas, bilangan ahli kelas cikgu lah. Okay, di sini saya buat 3 saja supaya untuk saya tunjukkan kepada cikgu, kepada anda bagaimana untuk kita merge nanti di langkah yang keempat. Okey, so kita just muat turun. Seperti biasa kita akan open in Excel. Okey, muat turun dan dia akan di download di sini, dimuat turun dan kita boleh buka file ni. Okey, masa sikit untuk buka file jawapan pelajar. Kita klik enable editing di sini. Okey, so kalau kita lihat, kita akan dapat lihat lah, ini adalah data jawapan yang kita terima lah dari kita belajar. Okey, so apa yang perlu saya buat di sini, saya akan perlu modify sikit, di mana kalau saya tak modify nanti bahagian ni akan jadi panjang. Okey, nampak dia akan ikut soalan kita. Okey, jadi saya akan letak ni, saya akan labelkan dia sebagai soalan 1. Okey, yang ni soalan 2. Okey, yang ni soalan 3. Okey, so tersasul pula. Setelah saya dah edit ke semua ni, okey, so saya akan save as, akan save as ke dalam folder yang telah kita sediakan lah. So kita browse, folder yang kita sebab satu. Okey, so di sini saya boleh masukkan lah save sini. Okey, so kita dah muat turun dan kita dah edit sedikit dan kita akan masukkan dalam folder kita lah. Okey, dah ada lah. Dan
Kalau boleh kita buat satu folder lah supaya senang supaya kerja kita tersusun. Okey. Baik. So itu saja daripada step yang ketiga, iaitu bagaimana kita nak buat turun jawapan pelajar daripada Microsoft Form. Baik, sekarang kita berada di langkah yang keempat, iaitu langkah yang terakhir, bagaimana kita nak my merge jawapan yang telah kita buat turun tadi dengan template template jawapan yang telah kita sediakan. Okay, so sekarang ni apa yang perlu kita buat ialah kita buka balik template jawapan kita. Okey, so sekarang kita akan buat my merge dengan data jawapan pelajar yang telah kita buat turun tadi. So apa yang perlu kita buat ialah kita akan pergi ke bahagian atas ni, kita akan pergi ke my link. Okey, my link. Okey. Lepas kita pergi ke my link, kita akan pergi ke select recipient. Okey, select recipient. Okey, kita klik select recipients. Lepas tu kita akan pergi use an existing links. Use an existing list. Okey, klik use an existing list. Okey, ada satu paparan akan keluar macam ni. Okey, kita pergi cari data yang kita download tadi, data jawapan pelajar yang kita download tadi. Kita pergi ke desktop, ke file yang kita dah download. Okay, sebab itu penting kita buat kerja ni dalam satu folder, khaskan satu folder. Okay, kita pergi ke bab 1 Taman Doa Awal Manusia tadi, kita klik ni dan kita klik open. Okay, lepas tu kita tengoklah dengan ni sheet 1. Okay, kita tekan ok. So sekarang template jawapan kita ni dah link dengan jawapan pelajar yang dalam Excel tadi, yang kita download tadi, yang kita buat turun tadi. So apa yang perlu kita buat ialah kita akan masukkan data-data yang diperlukan. Okay, sebagai contoh nama kat sini. Okay, saya letak space sikit. Okay, kita pergi ke dekat bahagian my link juga, kita pergi dekat insert merge field, kita klik sini. Kita akan dapat lihat lah ini data-data yang berada di dalam Excel kita tadi. Kita pergi kepada nama. Okay, so dia akan keluar macam ni. Kita pergi ke kelas, klik, kita space sikit, kita pergi ke kelas. Okay, markah ni tak ada lah sebab nanti markah ni kita yang akan tulis sendiri. So nak bagi cantik nama ni mungkin kita akan bold lah. Okay, kelas ni pun kita kalau nak bagi emas lah, boleh bold, kita nak italic ke, ikut kita lah. Okay, dan seterusnya kita pergi ke soalan. Okay, untuk bahagian jawapan ni kita nak masukkan jawapan pelajar, kita akan masukkan ke sini ya. Kita akan tab sikit. Okay, kita akan masukkan ke sini, pergi ke insert merge field, pergi ke soalan 1. Mungkin kita nak bold ke, boleh bold juga kalau nak bold. Okay, so jawapan pelajar akan keluar kat sini lah. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan yang seterusnya, soalan 2. Okay, saya tekan tab dan terpulanglah pada cikgu nak bold ke tak ke, nak italic ke kan. Tekan bold. Okay, lepas tu kita pergi soalan yang ketiga, jawapan insert soalan ketiga. Okay. So kita akan ulang proses ni sebanyak mana soalan kita akan ulang sampai habis. Okay, selepas selesai kita masukkan merge field. Okay, so sekarang ni kita pergi ke bahagian yang seterusnya, dekat masih lagi dalam my links, kita akan pergi ke finish and merge. Okay, finish and merge, klik sini. Lepas tu kita tekan edit individual documents. Okay, edit individual documents, kita klik kat sini. Okay, dan kita pilih all dan kita tekan ok. Lihat apa jadi. Nah, okay, semua data-data tu, jawapan tu dah keluar. Okay, nampak? So, jawapan tu dah keluar. Okay, lihat jawapan pelajar sudah keluar. Okay, okay, semua ada. Tadi ada tiga respon kan. Kalau kita tengok sini, Ali bin Ahmad ada satu respon. Terusnya Adam bin Ismail. Terusnya Zakaria bin Ismadi. So dia akan masuk kat dalam ni. Semua jawapan pelajar kita akan masuk sini. Jadi senanglah untuk kita nak menyemak. Kita nak menyemak.
jawapan dia, berapa jawapan markah kita bagi, ini jawapannya, markah kita nak bagi dan sebagainya lah. Okay, so selepas kita selesai my merge semua ni, so apa yang perlu kita buat kita akan save as. Okay, kita pergi ke desktop kita pergi ke bab 1 tadi, pilihlah jawapan. Okay, kita boleh guna PDF, okay, sebab kita boleh berikan kepada pelajar balik dan kita save. Ada gangguan sikit anak saya Okay, so dan kita boleh tengok hasilnya dekat desktop tadi, bab 1 jawapan. So kita boleh tengok hasilnya ialah kita dapat siapkan satu template jawapan pelajar lah. Yang mana template ni kita boleh sharekan dengan pelajar dan pelajar boleh lihatlah jawapan dia, skema dia, berapa markah dia dapat dan sebagainya. Okey. Jadi ini caranya yang saya rasa lebih agak menarik dan pelajar pun akan tengok cikgu punya kerja memang tip-top. Okay, dan dia pun dapat lihat jawapan dia dan dia boleh bandingkan dengan skema jawapan dia dan akhirnya dia boleh membaiki teknik menjawab dia, jawapan dia dan sebagainya. Jadi tu cikgu boleh guna kaedah ni. Saya rasa amat menarik kaedah ni, boleh guna untuk membuat banyak-banyak lagi soalan dan akhirnya kita dapat menjadikan PDPR ni bukan satu masalah untuk kita, tapi cara kita untuk jadi lebih kreatif untuk kita pastikan pelajar kita dapat menjalani PDPR ini dengan lebih besar. Jadi terima kasih kerana saksikan video tutorial ini dan jangan lupa untuk mahirkan diri, tengoklah berulang kali dan jangan lupa juga untuk buat bersama. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.